Okey, Assalamualaikum. Kita sambung semula. Saya Dr. Mahfuz bin Zakaria, merupakan pakar ENT dekat Kedah Medical Center. Pada malam ini saya ceritakan tentang penyakit tonsil dengan adenoid. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut tonsil di dalam kerongkong kita. Tengok gambar rajah ini. Di dalam tekak kita panggil palatine tonsil, kiri dan kanan, belakang hidung adenoid, dan di pangkal lidah iaitu lingual tonsil. Jadi kalau kita boleh cantumkan antara tonsil kiri dan kanan dengan adenoid belakang hidung dan pangkal lidah, jadi boleh membentuk satu bulatan. So dia merupakan satu mekanisme untuk tubuh kita melawan kuman. Kiranya kalau makanan yang masuk ke dalam mulut maka akan dilawanlah oleh struktur tonsil ini. Dan kalau kita tengok di dalam dekat tonsil dia ada lubang-lubang. So lubang-lubang ni lah di mana makanan boleh terperangkap dan juga boleh terjadinya jangkitan kuman. Kalau pandangan sisi bila dikerat tonsil ni, so dia akan berbentuk lekuk-lekuk iaitu creep. Jadi sisa makanan boleh terkumpul di sini. Ada kalanya sisa makanan ini terbiar dengan begitu lama dan boleh berbentuk seperti batu. Kita panggil tonsillalis. Tonsil biasanya kerap jadi pada kanak-kanak antara 3 tahun hingga 11 tahun. Manakala adenoid biasanya umur 1 tahun, 2 tahun ke 7 tahun. Bila umur semakin meningkat, tisu adenoid semakin semakin berkurangan. Pada orang dewasa boleh juga berlaku masalah tonsil, tapi kurang berbanding dengan kanak-kanak. Dan juga adenoid sangat kurang pada dewasa, sebab biasanya umur 12 tahun ke atas tisu adenoid semakin mengecut. Tisu adenoid. Okey. Adenoiditis ataupun tonsillitis merupakan satu jangkitan kuman kepada tisu-tisu tersebut dan menyebabkan radang. Asalnya mekanisme dan di dalam badan kita ni untuk melawan kuman, tetapi apabila dia membengkak dan dia tidak mengecut, tonsil dengan adenoid ni menjadi sumber untuk kuman attack dia. Jadi bila berlaku begitu, maka kita pun terpaksa membuanglah. Kita tengok organisme yang kerap terdapat pada tonsil iaitu virus ataupun bakteria. Virus ni yang paling kerap. Selalunya kalau macam flu, biasanya tonsil pun bengkak juga. So kita panggil viral tonsillitis. Biasanya tidak perlukan apa-apa ubat antibiotik sebab virus adalah self-limiting. Biasanya dia hilang dalam jangka masa beberapa hari, kurang daripada 5 hari lah. Tapi kalau tonsil biasanya antara 5 hari ke 10 hari. Kuman virus yang biasanya terjadi ialah adenovirus, rhinovirus, Epstein-Barr virus, dan juga hepatitis A. Epstein-Barr virus dengan nama lain iaitu infectious mononucleosis, dia juga menyebabkan bengkak kelenjar di leher, kelenjar limfa. Bakteria yang boleh menyerang tonsil ialah yang paling kerap ialah Streptococcus group A. Dia adalah gram positif dan juga Haemophilus influenza. Apakah gejala-gejala pesakit mengalami tonsil bengkak?
Yang pertama, demam. Demam biasanya bukan demam 37.5, 38. Biasanya lebih. Biasanya demam yang tinggi. 39, 40 darjah Celsius, demam yang tinggi ya. Kadang-kadang sampai menyebabkan chills dan rigor, dia jadi terketar-ketar. Dan juga sakit tekak. Sakit tekak menyebabkan pesakit susah menelan sama ada minum air ataupun makan, dan juga susah membuka mulut. Masalah lain, apabila kurang minum air maka boleh berlaku dehydration. Apabila berjumpa doktor, kita akan memeriksa, kita akan tengok tonsil yang bengkak. Sebagai contoh, ini gambar tonsil bengkak dan ada nanah. Dekat tonsila creep tu dia ada nanah. Dan ada juga ketika yang mana tonsil sebelah tak begitu bengkak, sebelah sangat bengkak. Ini adalah nanah yang terkumpul, kita panggil abscess, iaitu peritonsillar abscess ataupun Quinsy. Nanah terkumpul di sebelah tonsil saja. Apabila berlaku abscess, maka pesakit mengalami masalah sukar untuk membuka mulut. Selain daripada itu, kalau masalah tonsil ini berulang-ulang, boleh berlaku bengkak di kelenjar kiri dan kanan. Biasanya kita akan, kalau dalam keadaan teruk, kita akan cadangkan pesakit untuk masuk ward. Tujuannya ialah untuk kita memberi drip untuk hydrate semula, tambah air, dan kita akan mengambil darah untuk melihat petanda berlakunya jangkitan seperti kenaikan sel darah putih. Dan juga selalunya kita akan ambil throat swab. Throat swab di bahagian tonsil untuk mendapat kenal pasti bakteria apa yang terlibat. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah adenoid, yang kita suspek adenoid, kita akan, kalau kanak-kanak itu kooperatif, kita akan melakukan skop hidung. Jika tidak, kita akan melakukan X-ray. Biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah adenoid, dia akan bernafas melalui mulut, sebab hidung tersumbat, so bernafas melalui hidung, bernafas melalui mulut. Dan jika berlaku dalam jangka masa yang lama, maka mulut dia akan sentiasa terbuka dan rahang atas akan melengkung dan muncung ke depan. Seterusnya susah untuk dia tutup mulut. Dan lama-kelamaan berlakulah bentuk muka yang tidak normal. Kita panggil adenoid faces. Contohnya macam kanak-kanak ni, dia sentiasa buka mulut, dan gigi dia pun tutup tidak rapat. Kalau kita pandang daripada sisi bahagian dagu ke belakang, bahagian hidung dan yang lain ke depan, dia macam cuba untuk mendapatkan pernafasan . Ini adenoid. Kalau kita dapat buat skop, ini di belakang hidung, gambar adenoid. Dan ini adalah X-ray sisi, X-ray tengkorak. Ini kawasan rahang, ini otak, dan ini hidung. So antara hidung pergi ke pangkal hidung dan kerongkong. Jadi adenoid terdapat di pangkal hidung. Ini adenoid yang bengkak. Tonsil biasanya kita akan tengok saiz tonsil tersebut. Biasanya kita akan kategorikan kepada 4 jenis saiz. So saiz 1, 2, 3 dan 4. Saiz 1 di dalam kerongkong ni adalah anterior pilar, posterior pilar, pilar di depan dengan belakang. Tonsil saiz 1, dia tonsil terdapat di dalam rongga ruang tonsil tonsilla fossa. 1. Kalau 2, dia dah pergi ke belakang. Ini saiz 2. Ini saiz 3, dia dah semakin rapat.
bengkak dia, dan saiz 4 dia menyentuh antara satu sama lain. Jadi kita boleh bayangkan sangat sukar untuk seseorang yang mengalami masalah ini untuk bernafas dan juga untuk makan. Jadi seterusnya kita pergi kepada rawatan. Rawatan kita cadangkan untuk masuk ward, kita bagi drip. Kalau pesakit tidak nak masuk ward, kita akan sarankan minum air yang banyak. Kemudian sebab tonsil ni sangat sakit, kita akan bagi painkiller, biasanya ubat Panadol, Ibuprofen, kalau dewasa mungkin Akoxia, Celebrex, Ponstan dan sebagainya lah. Dan yang paling penting kita kena bagi antibiotik. Antibiotik yang sesuai untuk penyakit tonsil ni ialah penicillin base, seperti Sipen, seperti ataupun yang baru macam Unacin, Augmentin. Jadi dia ada base penicillin, jadi sesuai untuk bakteria Streptococcus, sebab ini yang paling kerap jadi pada pesakit tonsillitis. Tetapi kita kena ingat kebanyakan yang antibiotik penicillin base ni boleh berlaku alahan, allergic. Jadi jika pesakit alahan kepada penicillin, maka biasanya kita akan bagi contoh-contoh antibiotik yang lain seperti Avelox, seperti Zinat ataupun Zinacef, ataupun Clasit. Selain daripada itu, kita akan bagi ubat untuk surut bengkak. Biasanya itu adalah kalau peringkat acute, peringkat awal, kita akan memberikan ubat-ubat tersebut dan kita akan follow up sekiranya tonsil itu tidak surut, ataupun penyakit tonsil ini berlaku berulang-ulang, maka kita akan cadangkan pembedahan. Ada kawan ni tanya pasal thyroid. Minta maaf, saya cerita pasal tonsil, nanti saya akan jawab dekat komen. Pembedahan tonsil adalah, dan adenoid ini adalah pembedahan yang sangat kerap kita jalankan. Biasanya mana-mana doktor ENT boleh melakukan pembedahan ini. Tetapi kebanyakan orang tanya kenapa perlu buang, sedangkan tonsil ni ialah untuk melawan kuman. Biasanya kita cuba untuk tidak membuang tonsil dengan adenoid sebab dia adalah bertindak untuk melawan kuman. Jadi tetapi kalau katakan terlalu kerap sangat jangkitan kuman, biasanya setiap 2 bulan, setiap 3 bulan, jadi pesakit terpaksa makan antibiotik selalu, dan kadang-kadang antibiotik pun boleh menyebabkan side effect macam cerit berit, stomach upset. Jadi adalah tidak bagus juga. Jadi sebab itulah kita akan cadangkan pembedahan. Kalau kita buang tonsil ataupun adenoid, jangan risau sebab bahagian lain di dalam mulut seperti lingual tonsil ataupun di bahagian belakang tekak boleh bertindak untuk melawan kuman. Ada juga tisu-tisu limfoid di dalam tekak tersebut. Jadi kita pergi kepada prasyarat untuk membuat operation tonsil. Syarat yang pertama ialah recurrent tonsillitis, tonsil yang menjadi berulang-ulang setiap 2 hingga 3 bulan, ataupun tonsil tu bengkak, dia dah jadi kronik. Dia bengkak sakit tetapi dia tak demam, tapi bengkak tu dia berterusan sampai melebihi daripada 3 bulan, tak surut-surut. Jadi itu juga kita perlu buang. Dan ketiga ialah apabila pesakit mengalami masalah sumbatan ataupun obstruktif. Sumbatan terutamanya ketika tidur. Apabila sumbatan berlaku ketika tidur, dia menyebabkan pesakit berdengkur. Dan juga boleh berhenti nafas. Berhenti nafas ni kita panggil obstructive sleep apnea, iaitu berhenti nafas masa tidur dan boleh jadi berulang-ulang.
berhenti nafas semasa tidur ni dia jadi sekejap, biasanya dalam 10 saat, so kita dah kira sekali. Dan dia boleh berulang-ulang bernafas, tiba-tiba dia berdengkur, krok krok krok, lepas tu kita diam. Diam betul, sambung balik pernafasan dia. Kalau berlaku masalah ini adalah sangat berbahaya lah. Kerana dalam jangka masa yang panjang, dia boleh menyebabkan masalah paru-paru dan juga masalah jantung. Jantung boleh menyebabkan darah tinggi dan juga stroke. Selain daripada itu, masalah sumbatan ni ataupun obstruction juga boleh menyebabkan seseorang itu susah menelan. Sebagai contoh, kanak-kanak tonsil bengkak, jadi dia nak makan pun susah, sehingga kanak-kanak itu mengalami masalah kurus, masalah pemakanan. Jadi kalau ketika itu pun kita terpaksa membuang tonsil tersebut. Selain daripada itu, untuk kanak-kanak juga, kalau katakan dia jadi demam, dalam masa yang sama tonsil dia bengkak, dan dia juga mengalami seizure ataupun tarik. Kiranya tarik yang disebabkan oleh demam tonsil, juga perlu kita buat operation ini, buang tonsil. Okey, lagi masalah-masalah lain yang kita perlu buang tonsil apabila tonsil keadaan tonsil tidak sama saiz. Maknanya sebelah bengkak ataupun sebelah bengkak dan sebelah tidak bengkak. Contohnya macam peritonsillar abscess. Kalau berlaku, biasanya kita akan kalau peringkat awal kita akan potong di bahagian atas untuk membuang nanah, buang nanah. Tetapi apabila pesakit ini sembuh kelak, kita terpaksa membuang tonsil ini keseluruhan. Selain daripada itu, kalau masalah tonsil sebelah bengkak, sebelah tak bengkak, kita juga suspek kanser. Jadi kita terpaksa membuang tonsil tersebut. Lagi satu masalah lain, jika mulut berbau dan ada serpihan-serpihan makanan selalu lekat di lubang-lubang tonsil, ataupun boleh terbentuk batu di dalam tonsil pun, kita boleh melakukan operation tonsil ini. Dan kadang-kadang kita buat buang tonsil ini bila dia merupakan sebahagian daripada prosedur lain, seperti prosedur untuk rawatan OSA, obstructive sleep apnea, yang mana kita akan trim lelangit anak lidah, dan dalam masa yang sama kita buang tonsil sekali. Dan juga pada ketika yang kita suspek kanser di leher dan kita nak cari sebab datang daripada mana punca tersebut, biasanya kita ambil biopsi di belakang hidung, dan kita dalam masa yang sama kita akan buang tonsil sekali. Kemudian saya akan ceritakan indication ataupun prasyarat kalau kita hendak melakukan adenoid. Adenoid biasanya pada kanak-kanak, kalau katakan pesakit adenoid facies, dia punya rahang dia melengkung ke atas, kita panggil high arch palate, dan susah untuk kanak-kanak itu mendapat gigitan yang elok, dan kita terpaksa refer ke ortodontis. Jadi sebelum refer ke ortodontis, biasanya kita akan membuang adenoid tersebut. Lagi satu masalah adenoid juga boleh menyebabkan saluran antara belakang hidung ke telinga, saluran itu boleh tersumbat dan boleh terdapat cairan pada telinga tengah, dan kita terpaksa melakukan pembedahan di telinga juga. Dan juga kalau adenoid itu ada kaitan dengan penyakit resdung, sinusitis, pun biasanya kita akan membuat operation adenoid. Sebelum ini last saya akan ceritakan macam mana pembedahan tonsil dengan adenoid ini dilakukan. Biasanya kita akan bagi bius, kita akan bagi ubat tidur, dan akan buka mulut, letakkan satu alat masuk dalam mulut, dan kemudian kita akan potonglah tonsil tersebut.
Ada beberapa cara untuk memotong, sama ada menggunakan gunting, sama ada menggunakan diatomy, ataupun menggunakan laser. Saya di kedai medical center saya menggunakan cobblator. Cobblator ni dia berfungsi untuk memotong, dalam masa yang sama dia akan menyedut darah dan akan membakar semua saluran darah yang terdapat di situ. Jadi apabila dibuang, maka kita akan biarkan kawasan ini kosong. Perlu juga diceritakan apakah komplikasi yang boleh berlaku dalam pembedahan tonsil dan juga adenoid. Pembedahan tonsilektomi ini yang paling kerap komplikasinya ialah pendarahan. Pendarahan biasanya berlaku dalam masa semasa pembedahan ataupun dalam masa 24 jam selepas pembedahan, ataupun lewat daripada itu. Lewat daripada itu maknanya dalam masa 1 minggu selepas pembedahan. Biasanya kalau katakan berlaku pendarahan semasa dan di ward, biasanya kita akan terus bawa ke bilik pembedahan dan kita akan cari dekat tempat berdarah dan kita akan bakar. Jika pesakit dah balik ke rumah biasanya dan berlaku pendarahan ketika di rumah, kita akan mencadangkan pesakit terus pergi ke hospital, berjumpa balik dengan doktor yang melakukan pembedahan tersebut, dan biasanya perlu masuk ward dan akan diberikan ubat tertentu seperti IV vitamin K, transenamic acid, dan kita juga akan memberikan ice gargle. Itu adalah temporary measures lah untuk mengurangkan pendarahan tersebut. Dan yang kebanyakannya kita akan masukkan pasien pesakit, kita bawa ke bilik pembedahan untuk membakar tempat yang berlakunya pendarahan tersebut. Perlu diingatkan pendarahan ini sangat penting. Jika berlaku dengan banyak, boleh menyebabkan hypovolemic shock lah. Sekiranya terlalu banyak darah yang hilang, kadang-kadang perlu dilakukan pemindahan darah ataupun blood transfusion. Tetapi ini jarang-jarang berlaku lah. Dan lagi satu, apabila berlaku pendarahan, kita tidak galakkan pesakit baring terlentang, sama ada pesakit mengiring ataupun duduk, supaya kita tak nak darah yang keluar itu tertelan ataupun pergi ke bahagian paru-paru dan boleh menyebabkan aspiration. Jika berlaku aspiration, jadi boleh terjadinya pneumonia pada masa akan datang. Komplikasi kedua ialah dari segi bius, iaitu semasa doktor melakukan intubation dan juga semasa doktor bius, pakar bius memberikan ubat-ubat yang mana kadang-kadang tu boleh berlakunya alergik kepada ubat bius tersebut. Dan masalah-masalah lain yang boleh juga berlaku pada pembedahan tonsil ini ialah gigi longgar ataupun patah. Kadang-kadang kalau gigi itu dah longgar, bila kita masukkan alat dan gigi itu boleh patah. Dan juga disebabkan oleh semasa pembedahan tu kita akan membuka mulut pesakit, dan dalam jangka masa yang lama, mungkin dalam 15 minit ke setengah jam, jadi boleh berlakunya injury kepada tulang, kepada sendi rahang, temporomandibular joint, yang mana boleh berlaku injury, sakit ataupun lockjaw, dia tak boleh nak tutup mulut dengan elok. Dan masalah-masalah lain boleh berlaku ulcer, sebab kadang-kadang kita pakai diatomy tu boleh menyebabkan injury panas di bahagian lapisan mulut yang lain. Itulah serba sedikit tentang komplikasi pembedahan. Dan yang terakhir saya akan ceritakan bagaimanakah untuk pesakit-pesakit yang telah melakukan pembedahan tonsil, kaedah penjagaan. Biasanya kita akan nasihatkan pesakit tidur di mengiring, supaya kita tak nak ada apa-apa pendarahan akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau ada pendarahan akan keluar ikut mulut lah. Tidur mengiring. Kemudian biasanya kita akan bagi makan dalam masa paling awal pun 6 jam selepas pembedahan.
makan biasanya lembut-lembut, seperti kanji, moi, yogurt, sweet potato, dan makanan-makanan yang bersup, miso, bihun sup, dan sebagainya lah. Makanan-makanan yang lembut. Kemudian kita melarang pesakit untuk makan benda-benda yang keras, benda-benda yang panas, benda-benda yang tajam, dan benda-benda yang pedas. Biasanya kita akan bagi ubat tahan sakit, antibiotik, dan juga ubat untuk isap ataupun spray sebelum makan. Jadi kita selepas pembedahan kita menggalakkan pesakit makan, sebab apabila kurang makan ataupun kurang mengunyah, maka kurang ataupun lambat proses penyembuhan. Jadi kita akan suruh pesakit makan supaya cepat sembuh. Sebab itulah sebelum makan kena spray dengan ubat terlebih dahulu. Selain daripada itu, kita menggalakkan pesakit mengunyah seperti chewing gum, ataupun makan aiskrim lah. Jadi dia punya otot sentiasa bergerak. Jadi bolehlah berlaku proses penyembuhan dengan baik. Biasanya antara kanak-kanak dengan dewasa, biasanya kanak-kanak proses penyembuhannya lebih cepat berbanding dengan orang dewasa. Kalau semasa follow up kita tengok kalau banyak sangat putih-putih di dalam tekak tu, kita boleh jangkakan yang pesakit biasanya kurang makan lah, ataupun kurang minum. Jadi ada banyak lapisan keputihan di dalam tempat yang bekas kita buang tonsil tu. Jadi itu sangat bahaya kerana boleh menyebabkan pendarahan. Jika sekiranya yang putih, lapisan putih tu keluar dengan cepat, maka boleh berlaku pendarahan lah. Jadi itu serba sedikit tentang adenoid, tentang tonsil, dan juga pembedahan. Pembedahan itu pembedahan tonsilektomi dan juga adenoidektomi. Kebanyakan pada kanak-kanak biasanya kita akan membuat dua pembedahan sekaligus, iaitu tonsillar adenoid resection. Kita buang tonsil dan juga adenoid sekali. Tetapi pada orang dewasa, biasanya umur 12 tahun ke atas, jarang mengalami adenoid bengkak. Biasanya kita hanya membuat pembedahan tonsil sahaja. Okey, itu saja perbincangan saya tentang penyakit tonsil dengan adenoid pada hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama saya pada malam ini. Semoga dapat memberi sedikit manfaat kepada kita semua. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.